Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita diberikan nikmat kesihatan, keimanan, kelapangan masa. Sekali lagi kita dapat bertemu pada siri kuliah keluarga pada minggu ini. Alhamdulillah, kita sekarang berada di minggu kedua bagi siri kuliah keluarga kita dengan tajuknya Sentuhan Tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada para peserta, para pendengar di Facebook sama ada ataupun di Zoom. Selamat datang, insya-Allah kita doa semoga majlis kita pada hari ini dilimpahkan dengan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah, saya akan mulakan dengan
menayangkan slides yang saya ada. Okay. Baik, harap-harap jelas je, semua boleh lihat slides-nya di sini. Jadi insya-Allah minggu ini kita teruskan dengan siri kuliah keluarga kita dengan tajuk kita pada minggu ini iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memupuk keimanan. Saya ingatkan sekali lagi bagi para pendengar, para jemaah sekalian, setiap kali kita mendengar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk kita bacakan selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bagi yang baru sahaja bersama kita pada minggu ini, sedikit pengenalan bagaimana kita akan mengadakan sesi siri kuliah keluarga ini, sentuhan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendekatannya macam mana? Jadi pendekatannya adalah kita akan baca kisah-kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin hadis-hadisnya kita pernah baca sebelum ini. Ada sebahagian hadis yang memang dah biasa dah dan memang kita hafal pun, sama ada maknanya ataupun memang lafaznya pun kita dah hafal dah. Tapi kita akan ambil sudut pendekatan yang berbeza. Kita akan cuba kupaskan sudut pandangan para sahabat yang ada pada usia muda pada ketika itu. Sahabat-sahabat yang berusia muda, remaja ataupun masih kanak-kanak apabila mereka berpeluang untuk bertemu dan berinteraksi dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tema kita sepanjang siri kuliah keluarga kita selama sebulan ini. InsyaAllah minggu lepas kita dah kupaskan tentang sentuhan emosi. Kita tekankan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan kanak-kanak, dengan anak muda, dengan anak remaja dan sebagainya, baginda tidak lepas daripada berusaha mendekatkan jurang emosi antara baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan juga kanak-kanak yang dia berinteraksi dengan mereka. Kemudian insya-Allah minggu ini kita akan kupaskan tajuk yang seterusnya tentang keimanan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya memupuk keimanan dan membangunkan peribadi anak-anak yang para sahabat yang berada di sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan kupaskan tentang ibadah dan yang terakhir sekali insya-Allah tentang akhlak. Baiklah, jadi tajuk pada hari ini tentang memupuk keimanan. Daripada ini insya-Allah kita perhatikan, kita baca hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam membentuk ataupun membangunkan, menerapkan keimanan dalam jati diri kanak-kanak para sahabat yang ada pada ketika itu. InsyaAllah dengan kita mengkaji, dengan kita melihat kepada hadis-hadis ini, insyaAllah ada. Kalaupun tak banyak, insyaAllah sedikit pun jadilah insyaAllah yang memanfaatkan kita di mana kita boleh menerapkan dalam interaksi kita dengan kanak-kanak yang berada di sekeliling kita. Tak semestinya antara ibu bapa dan kanak-kanak, tidak. Seperti yang saya katakan pada minggu lepas, ini bukanlah kursus keibubapaan, bukanlah kursus parenting, tidak. Tapi kita nak baca tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda berinteraksi dengan anak-anak muda, dengan anak-anak remaja supaya insya-Allah kita sendiri dapat memperbaiki ataupun kita dapat pelajari cara untuk berinteraksi meninggalkan kesan yang positif kepada anak-anak muda insya-Allah. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuknya, baginda sallallahu alaihi wasallam memupuk keimanan. Jadi ini adalah konten tajuk-tajuk yang kita akan kupaskan pada hari ini. Pertama sekali, iman yang asas ataupun iman adalah asas yang memerlukan asas. Jadi kita tahu
iman itu adalah satu perkara yang utama, yang paling asas. Kita sebagai orang Islam mestilah kita beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada kitab-kitabnya dan lain-lain lagi. Tapi di sini kita katakan bahwasanya untuk seseorang itu dapat mencapai keimanan, untuk seseorang itu dapat mencapai keyakinan, dia juga memerlukan kepada asas yang lain. Tanpa asas-asas ini, susah untuk dia dapat mencapai kepada tahap keimanan, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan kupaskan. Seterusnya juga kita akan kaji apakah kaitan antara emosi dan keimanan. Biasa kita belajar tentang iman, kita tahu tentang rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para rasul, para malaikat, kiamat dan qada dan qadar. Kita tahu dah hafal dah ke semua 6 rukun iman, tapi di sini ada kaitan yang lain. Kita cuba kaitkan dengan emosi. Bukan kita yang buat sendiri, tapi daripada kita mengkaji dan membaca hadis dan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di situ ada sebenarnya sentuhan emosi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya tentang melatih sebelum mendidik. Siapa yang melatih, siapa yang mendidik, insya-Allah kita akan kupaskan juga hari ini. Dan juga beberapa tips insya-Allah yang kita boleh orang kata take away lah insya-Allah. Tips bagaimana kita nak memupuk keyakinan dan juga keimanan pada anak-anak muda, terutama sekali bagi yang mempunyai anak, untuk anak-anak mereka sendiri insya-Allah. Jadi kita masuk terus kepada tajuk yang pertama. Apakah asas iman? Jadi bagi sesiapa yang ada jawapan, sama ada di Zoom ataupun di Facebook, bolehlah kongsikan. Jangan malu-malu untuk kongsikan pendapat, kongsikan komennya di ruang komen dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh baca di sini, ataupun di Zoom pun boleh typekan di ruang chat. InsyaAllah kita boleh baca sama-sama. Jadi sementara itu saya teruskan dahulu. Baiklah, pertama sekali asas iman adalah emosi. Di sini kita katakan bahawasanya asas iman adalah emosi. Perlukan emosi, perlukan perasaan untuk seseorang itu beriman ataupun percaya terhadap sesuatu. Kalau ada yang mempunyai pendapat lain ataupun tidak setuju, silakan berikan komen, berikan pendapat di ruang komen yang ada. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat merapatkan jurang emosi sebelum baginda SAW menekankan tentang keimanan. Jadi ini yang kita lihat terutama sekali pada minggu lepas. Kita dah baca banyak hadis tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berjaya ataupun mengutamakan tentang aspek emosi, merapatkan jurang emosi antara baginda SAW sendiri dan kanak-kanak yang berada di sekitar baginda SAW. Ada hadis yang kita baca pada minggu lepas di mana Nabi Muhammad SAW kalau bertemu dengan kaum Ansar, baginda akan mengucapkan, menghulurkan salam kepada kanak-kanak mereka. Kanak-kanak yang berusia muda, yang masih kecil lagi, baginda akan mengucapkan salam dan baginda akan mengusap kepala mereka terlebih dahulu. Bukan sahaja kerana mereka masih lagi kecil, masih budak-budak lagi, maka kita tak layan. Tapi kerana mereka masih berusia kecil lah, disebabkan itu Rasulullah SAW meletakkan usaha, memberikan perhatian yang lebih untuk menyentuh emosi mereka dengan memberikan sentuhan. Selain itu juga dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat menyifatkan baginda SAW sebagai orangnya sentiasa tersenyum. Tak pernah mereka lihat Rasulullah SAW kecuali ada senyuman di bibirnya. Dan baginda juga rajin untuk bergaul dengan kanak-kanak muda, dengan sahabat-sahabat yang masih berusia muda seperti Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan lain-lain lagi. Jadi begitulah baginda Rasulullah SAW mudah untuk didekati, dan daripada situ Nabi dapat membina hubungan, dapat merapatkan
jurang emosi antara baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga kanak-kanak. Kemudian seterusnya, para sahabat radhiyallahu anhum juga mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Kerana mereka ada perasaan cinta, mereka rasa sayang, ada perasaan yang membuat mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu, maka mudah untuk mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang mungkin kita tersilap, kita fikir bahawasanya terutama sekali apabila kita mendidik anak-anak kita ataupun murid-murid kita, kita nak mereka beriman dahulu. Kita tekankan tentang beriman dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi kita lupa aspek perasaan mereka. Apakah perasaan yang kita nak bangkitkan dalam jiwa mereka. Jadi pertama sekali perlulah mereka ada perasaan cinta, perasaan suka, perasaan sayang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat. Mereka beriman dengan Nabi kerana mereka cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka cinta sebab mereka iman dahulu. Mereka tak beriman dahulu kemudian baru datang rasa cinta. Tidak. Mereka sebaliknya mereka disebabkan perasaan cinta mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amat mudah untuk mereka mempercayai dan beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan diri kita sendiri. Kalau ada seseorang yang kita suka, seseorang yang kita senang, seseorang yang kita rasa boleh dipercayai, tentu sekali apa sahaja yang dia sampaikan kepada kita, maka mudah untuk kita terima. Sebaliknya, kalau orang yang kita tak tahu, kita tak kenal mereka, adakah kita terus akan percaya terhadap apa-apa yang orang ini yang kita tak kenal, baru pertama kali jumpa, adakah kita terus akan percaya terhadap orang ini? Tentu sekali tidak. Jadi itulah usaha yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dia cuba untuk membangkitkan rasa cinta ataupun mengeratkan hubungan antara baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang di sekelilingnya supaya mereka juga mudah untuk beriman dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita kupaskan tentang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kaitan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga iman? Mungkin apabila kita lihat tajuk di slide yang tertera ini, mungkin kita lihat ni dah macam ceramah Maulid dah. Tapi sebenarnya topik tajuk utama kita pada hari ini adalah tentang memupuk keimanan. Jadi apakah kaitannya? Kita nak memupuk iman dan apakah kaitannya dengan pada hari ini kita nak sentuh juga tentang perasaan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kaitannya? Nah, di sini kita boleh lihat sepotong hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya sendiri, anaknya dan juga sekalian manusia. Jadi di sini kita lihat kaitan antara kita beriman dengan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata tidak beriman seseorang daripada kamu. Tak kiralah kita beriman, kita rasa kita beriman ataupun tidak, tapi tak sempurna, tak lengkap keimanan dalam hati kita sekiranya kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi orang-orang lain yang ada dalam hidup kita, melebihi ahli keluarga kita sendiri, melebihi ibu ayah kita sendiri. Yang ada anak, kita mestilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita rasa sayang kepada anak-anak kita sendiri. Macam mana? Kita mungkin susah untuk kita dapat bayangkan. Sebab apa? Sebab ahli keluarga kita terutama sekali ada depan mata kita, kita meluangkan masa bersama mereka. Jadi kita dapat rasa keakraban dengan ahli keluarga kita. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu perkara yang mana kita patut rasa sayang dan kita patut rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada
ahli keluarga kita sendiri, ayah kita, anak kita dan sekalian manusia. Mustahil ataupun tidak? Jawapannya tidak mustahil. Kita lihat di sini kisah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu an, di mana sahabat yang bernama Zaid bin Harithah ini merupakan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada usia muda. Apabila telah berlalu beberapa tahun dan keluarga Zaid bin Harithah ini mencari di manakah beradanya anak mereka yang bernama Zaid ini. Lalu mereka mencari Zaid bin Harithah ini, dan apabila mereka menjumpainya berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ahli keluarga asal Zaid bin Harithah ini berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antarkanlah Zaid supaya dia balik mengikut keluarganya. Antarkanlah dia supaya dia balik mengikuti kami pulang ke tempat kami." Lalu apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab? Nabi kata, sekiranya Zaid mengikuti kalian, maka aku tidak akan melarangnya. Itu jawapan Nabi. Terpulang kepada Zaid, Nabi kata, kalau sahabat yang bernama Zaid ini nak kembali ke pangkuan keluarganya, maka Nabi tidak akan melarangnya. Lalu yang empunya diri sendiri mencelah. Sahabat yang bernama Zaid ibn Harithah sendiri mencelah dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memilih sesiapa pun lebih daripadamu." Apa jawab Zaid bin Harith kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya sendiri? Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memilih sesiapa pun. Tak kiralah keluarga aku sendiri ataupun manusia-manusia yang lain lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Zaid bin Harithah ini lebih rasa sayang, lebih rasa cinta, lebih rela untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dia kembali bebas hidup bersama ahli keluarga darah dagingnya sendiri. Begitulah rasa cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dapat mencapai rasa cinta yang tinggi itu, rasa sayang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebab dia sendiri kenal peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, sifat-sifat akhlak mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih rela untuk tinggal dan kekal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi keinginannya untuk kembali kepada pangkuan ahli keluarganya. Begitulah kisah. Kita boleh lihat perasaan cinta dan sayang seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap ahli keluarganya sendiri. Jadi insya-Allah itu yang kita cuba terapkan dan kita cuba hadam, kita cuba menjiwai dalam kehidupan kita sendiri, insya-Allah. Terdapat lagi satu kisah di mana seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kupas lagi satu kisah tentang perasaan cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang badui telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu si badui itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bilakah terjadi hari kiamat?" Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa nak tahu. Dia nak tahu bila akan terjadi hari kiamat. Kalau ada jawapan yang jelas, mungkin dia boleh mempersiapkan dirinya ataupun dia boleh beritahu ahli keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyahut, "Apakah yang kamu telah sediakan untuknya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya badui itu kembali, "Apakah yang kau telah siapkan? Engkau tanya tentang hari kiamat ini, apa yang kau telah siap untuk bertemu dengan hari kiamat ini?" Lalu si badui itu berkata, "Aku tidak sediakan apa-apa pun untuknya, melainkan aku cintakan Allah dan Rasulnya." Itulah jawapan yang diberikan badui yang bertanya tadi. Dia tidak menyediakan apa-apa, melainkan perasaan cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itulah bekalannya, itulah asasnya yang dia nak kehadapankan apabila datangnya hari kiamat nanti. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau akan berada bersama siapa yang engkau cintai, iaitu pada hari kiamat nanti engkau akan berada bersama siapa yang engkau cintai. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab pertanyaan ataupun ucapan Badui itu, insya-Allah pada hari kiamat nanti disebabkan rasa cinta Badui itu kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah pada hari kiamat dia juga akan berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama kaum-kaum yang berjaya pada hari akhirat nanti. Dan para sahabat yang dengar perbualan mereka pada ketika itu, antaranya Ibn Abbas, dalam beberapa riwayat yang lain, Ibn Abbas mengatakan, kami rasa amat gembira, teramat gembira pada hari itu apabila mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab apa para sahabat merasa gembira yang amat sangat? Sebab mereka sendiri ada rasa cinta yang amat tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu memudahkan mereka untuk beriman, meyakini dan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hari ini, pada perbualan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka semua berita gembira, iaitu dengan ucapannya, engkau akan berada bersama siapa yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Disebabkan itu, Badui itu bergembira, para sahabat juga yang berada pada ketika itu, mereka semua bergembira dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua contoh-contoh bagaimana orang di sekeliling Nabi, para sahabat terutamanya, mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga adalah merupakan satu tuntutan untuk orang-orang yang beriman. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ada bangkitkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa juga kepada anak-anak muda, anak-anak kita sendiri. Kita nak bimbing mereka, kita nak didik mereka, membesarkan mereka supaya menjadi seorang Muslim yang sejati, seorang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menekankan sudut ini, aspek ini, cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca juga pada kitab-kitab yang lain, antaranya kitab Syama'il karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, menyifatkan bagaimana para sahabat rasa hormat mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, mereka, iaitu para sahabat, menundukkan kepala mereka seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Jadi apabila mereka dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berbicara, mereka semua akan tujukan perhatian mereka, tundukkan kepala mereka, dengar perkataan demi perkataan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ada burung yang hinggap atas kepala mereka. Kalau ada burung yang hinggap, tentu sekali kita tak akan gerak-gerak, kita tak akan sambung bercakap dengan kawan-kawan kita akan berhenti sebab kita tak nak dia terbang. Begitulah para sahabat gambaran yang diberikan di sini apabila mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya juga, barang siapa yang melihatnya sallallahu alaihi wasallam buat pertama kali akan merasa segan terhadapnya. Orang yang buat pertama kali, first time melihat gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa segan terhadapnya, akan merasa haibah terhadap yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dapat bergaul dengannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan jatuh cinta terhadapnya. Itulah gambaran yang diberikan. First time kita melihat sosok baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa segan terhadapnya. Mereka tahu bahawasanya ini adalah orang yang bukan sebarangan orang. Ini adalah orang yang
yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lihat wataknya, kepribadiannya, ada haibahnya pada mata para sahabat. Tapi apabila mereka bergaul, berinteraksi, berbual, meluangkan masa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul rasa cinta terhadap baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat akhlaknya, tutur katanya, lembut suaranya, maka mereka jatuh cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya, maka mereka semua rasa sayang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeza dengan kita, mungkin kita kadang kalaupun orang jumpa kita buat pertama kali, orang ingat, orang rasa hormat pada kita, orang segan dengan kita, tapi mungkin makin lama dia kenal kita, makin dia tahu perangai kita, makin dia rasa tak senang. Mungkin dia lagi rasa rimas, dia rasa benci dengan perangai yang dia kenal pada diri kita. Berbeza dengan Rasulullah. Orang makin kenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih rasa cinta dan sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah panduan, apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil terutama sekali supaya anak-anak kita, anak muda remaja dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah di sini kita cuba berikan sedikit garis pandu ataupun tips. Mana yang rasa sesuai tu insya-Allah kita boleh cuba terapkan apabila berinteraksi dengan anak-anak kita ataupun anak muda insya-Allah. Jadi pertama sekali kita berikan gambaran bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh tauladan bagi kita semua, sebagai satu role model kita. Sebab apa? Sebab terutama sekali kanak-kanak pada usia muda, mereka semua memerlukan seorang tauladan, seorang role model. Kalau tak ada role model, maka mereka tak tahu siapa untuk dicontohi. Jadi kita cuba gambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jelaskan sifat-sifat akhlak Nabi yang baik, kita jelaskan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda adalah seorang yang amanah, yang penyabar, yang penyayang, dan kita harapkan dengan apabila kanak-kanak mengenali sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mereka boleh mengadakan gambaran yang mereka senangi, gambaran yang mereka boleh rasa suka terhadapnya. Kalau tidak, maka tidak ada watak itu. Kita perlulah menghidupkan watak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri anak-anak kita supaya mereka boleh rasa sayang, boleh rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama sekali bukan sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh tauladan, kita sendiri sebagai orang yang lebih berusia, sebagai orang tua mereka, kita sendiri perlu menjadi contoh dan tauladan terhadap mereka. Kita cuba untuk berakhlak mulia, kita jaga hubungan kita sesama manusia. Apabila kita berkata-kata, kita menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, tidak meninggikan suara dan sebagainya. Dan kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kita jelaskan bahawasanya, tengok, ibu ayah lakukan ini sebab ini adalah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita dapat dua perkara. Anak-anak lihat contoh di depan mata mereka. Mereka lihat bagaimana ibu ayah mereka melayani mereka dengan baik, menunjukkan akhlak dan sifat yang baik. Jadi mereka berasa senang terhadap ibu bapa mereka, tapi pada masa yang sama mereka juga dapat mengaitkan perkara itu, sifat-sifat akhlak yang baik itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya mereka rasa sayang, kedua-duanya mereka rasa senang. Jangan pula si ibu ayah sibuk nak mendakwah ataupun orang tua nak mendakwah orang-orang muda, tapi pada masa yang sama orang yang lebih berusia ini tidak menunjukkan akhlak yang baik. Kata pepatah apa? Ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Jadi kita mesti pertama sekali kita menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita terangkan bahawa itu jugalah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kemudian kita boleh juga mengadakan pendekatan bercerita. Kisah-kisah sirah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terkira banyaknya.
banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ceritakan kepada anak-anak kita. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungan dengan Allah, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam solat malam sehinggakan kakinya sendiri merekah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa, maksum di sisi Allah. Kita boleh ceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap rahmah dengan manusia, bukan sahaja manusia tapi juga dengan haiwan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu riwayat pernah membelai seekor unta. Lalu ditanya, siapakah pemilik unta ini? Lalu datang seorang pemuda yang mengaku, wahai Rasulullah, ini adalah unta milik aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur pemuda itu dengan mengatakan, unta ini telah mengadu. Unta ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pemiliknya tadi itu meletakkan tanggungan yang berat ataupun tak memberikan makanan, tak dijaga dengan baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sikap simpati, mempunyai sikap ihsan, sikap rahmah kepada sekalian makhluk yang ada di sekelilingnya. Jadi ini semua kita boleh bercerita kepada anak-anak kita. Anak-anak muda, terutama sekali kanak-kanak yang mungkin baru sahaja faham, baru sahaja boleh berbual, berkata-kata dan sebagainya, tentu sekali mereka suka mendengar cerita-cerita. Daripada kita mengkisahkan cerita-cerita, kisah-kisah yang entah betul entah tidak, apa salahnya kalau kita ceritakan tentang suri tauladan kita semua, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, insya-Allah dapat membangkitkan rasa keakraban ataupun familiarity mereka terhadap sosok baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya juga dengan kita mengamalkan sunnah. Apa sahaja sunnah Nabi, kita makan dengan tangan kanan contohnya, apabila kita minum hendaklah duduk contohnya. Ini semua kita cuba hidupkan sunnah secara praktikal dalam kehidupan seharian kita. Kita cuba untuk dekatkan apa yang kita baca, kita cuba praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Kalau tidak, apabila anak-anak kita dengar sesekali tentang Rasulullah, itu adalah seakan-akan watak karakter yang mereka baca sahaja, tapi tak hidup di depan mata mereka. Apabila kita mengamalkan sunnah, kita mengajarkan anak-anak kita sunnah, kita menghidupkan dalam rumah kita sendiri, kita jelaskan kepada mereka, barulah mereka dapat melihat kaitan. Oh, perbuatan ini adalah satu yang praktikal yang aku boleh lakukan dalam kehidupan seharian aku, dan ini adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dapat merasakan kaitan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, tak lupa untuk kita selawat. Jadikan kebiasaan kita berselawat. Jadikan kebiasaan anak-anak kita, anak muda remaja mendengar selawat. Jangan pula mereka menjadi kikuk. Apabila dengar lagu-lagu itu dan ini sebagainya, melihat drama-drama di TV, mereka tak rasa kikuk. Tapi sesekali kita buka selawat, kita baca selawat terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka rasa kikuk pula. Jadi itu adalah sesuatu yang kita nak perbetulkan. Kita cuba jadikan selawat sebagai satu kebiasaan. Daripada anak kita kecil berusia muda, kita biasakan mereka dengar selawat. Apabila kita tidurkan mereka dan sebagainya, apabila mereka sakit, kita menemani mereka, kita bacakan selawat kepada mereka supaya selawat ini menjadi satu amalan yang menenangkan, yang menyenangkan bagi mereka. Bukan selawat satu perkara yang janggal, tapi selawat sebagai satu perkara yang datangkan kesenangan, datangkan ketenangan kepada diri mereka. Jadi mereka rasa lebih senang, lebih dekat, ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Merapatkan jurang emosi sekaligus membangkitkan rasa cinta dan sayang terhadap Rasulullah SAW. Jadi ini adalah antara cara-cara. InsyaAllah saya yakin banyak lagi cara-cara bagaimana ibu bapa, orang tua di luar sana cuba untuk mendidik dan memupukkan rasa cinta terhadap Rasulullah SAW. Tapi ini adalah antaranya insyaAllah yang kita boleh cuba untuk terapkan.
Baiklah, seterusnya kita dah kupas panjang lebar. Rasanya dah setengah jam dah kita cakap tentang keperluan untuk kita bangkitkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita nak masuk kepada beriman kepada Allah. Kenapa kita katakan tadi, kita tekankan, kita mulakan dahulu dengan rasa cinta, dengan kita mengenali kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kemudian sekarang ini baru kita nak masuk kepada iman kepada Allah. Ustaz, bukan biasa kita ajar anak-anak iman kepada Allah yang pertama, kemudian iman kepada Rasulullah yang kedua ke? Bukankah begitu? Tapi di sini insya-Allah kita setuju dengan itu, tapi pendekatannya kita nak membangkitkan familiarity, kita nak bangkitkan rasa dekatnya itu, rasa sayangnya itu tentu sekali lebih dekat, lebih senang sekiranya anak-anak kita ada rasa cinta ataupun rasa familiar, kenal dengan watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi sebagai seorang insan yang dicipta Allah, tapi sebagai seorang insan pilihan yang Allah utus sebagai Nabi, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin lebih dekat untuk kanak-kanak mengenali sebagai satu watak dalam hidup mereka. Kalau terus nak tekankan tentang Allah, mungkin lebih susah untuk mereka gambarkan sebuah gambaran tentang Tuhan. Berbeza dengan menggambarkan sesosok Nabi, iaitu seorang insan yang terpilih oleh Allah sebagai Rasulnya. Jadi itu adalah satu pendekatan yang berbeza. Kita didik mereka terlebih dahulu untuk mengenali watak Nabi Muhammad SAW. Dan itu tentu sekali, saya yakin akan membawa apabila mereka cinta, mereka beriman terhadap Nabi, mereka akan mudah untuk menerima apa sahaja yang Nabi Muhammad SAW bawa. Jadi mereka akan mencapai iman terhadap Allah, tapi dengan laluan yang berbeza, iaitu dengan mereka mencintai Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri apabila mendidik para sahabat untuk beriman kepada Allah, tidaklah mendidik melalui ceramah panjang berjela ataupun dengan perbahasan bergaduh tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Mungkin pada hari ini apabila kita dengar ceramah, kita buka YouTube dan sebagainya tentang akidah, perbahasan dan sebagainya, perbezaan pendapat dan sebagainya, semuanya jadi campur aduk. Jadi kita sendiri sebagai orang dewasa, kadang kita sendiri tak ada gambaran yang jelas. Kita sendiri pening kepala. Apatah lagi kanak-kanak. Cuba untuk sampaikan kepada mereka sesuatu perkara yang mudah, yang pendek, yang mudah untuk mereka fahami dan mereka hayati. Bukan melalui ceramah, syarahan yang panjang berjela. InsyaAllah nanti kita akan lihat contohnya. Dan untuk seseorang beriman kepada Allah juga berkait rapat dengan emosi. Kalau seseorang itu tak ada emosi, tak ada perasaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia ingin beriman terhadap Allah? Bagaimana dia ingin meyakini rukun-rukun iman yang lain sekiranya tak ada rasa, tak ada perasaan, tak ada emosi ini. Jadi berkait rapat dengan emosi. Kita lihat di sini kisah tentang Ibn Abbas radhiyallahu an terima didikan iman. Ibn Abbas pada minggu lepas kita telah jelaskan antara sahabat yang dapat mengenali Nabi pada usia muda. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat yang bernama Ibn Abbas ini usianya masih 13 tahun, masih lagi muda remaja. Tapi banyak sekali sentuhan didikan tarbiyah yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan didikan tentang iman kepada Allah terhadap seorang sahabat yang muda yang bernama Ibn Abbas radhiyallahu an. Jadi ini adalah riwayat hadisnya. Ibn Abbas berkata, "Aku telah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari.
Para ulama menjelaskan di belakang Nabi di sini bermaksud membonceng haiwan, menunggang haiwan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak, aku mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan Allah, maka kamu akan mendapatinya bersamamu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah." Ada sambungan hadisnya di sini, tapi saya ambil yang permulaannya sahaja. Tapi di sini sahaja kita boleh lihat bagaimana ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pemuda yang bernama Ibn Abbas ini adalah ayat-ayat yang ringkas, yang mudah bahasanya, yang senang untuk difahami dan dihayati. Itu adalah didikan Rasulullah SAW mendidik anak muda yang bernama Ibn Abbas ini tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita lihat suasananya, tempatnya di mana? Bukanlah di dalam kelas, bukanlah di masjid, ataupun bukanlah di dalam majlis ilmu yang formal dan sebagainya, tapi tidak. Apabila mereka sedang menunggang haiwan berada di luar. Jadi satu masa yang senang, yang menyenangkan bagi mereka. Tidaklah mereka memikirkan tentang perkara-perkara yang lain. Jadi keadaannya, suasananya tenang, senang. Lalu baginda SAW apabila berada bersama pemuda ini one to one baru disampaikan tentang didikan iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini. Lalu dipanggilnya, "Wahai anak, ya gulam." Jadi panggilannya sahaja panggilan yang lembut. Janganlah apabila kita marah anak kita baru kita ingatkan tentang Allah. Kau tak takut ke? Allah. Nampak. Kau tak takut ke? Nanti kau kena siksa, kau kena balasan. Kita mengancam mereka. Berbeza pendekatan kita dengan Rasulullah SAW. Apabila kita berbicara tentang Allah, kita cuba menerapkan tentang beriman kepada Allah, cuba pertama sekali kita tekankan suasananya adalah suasana yang tenang, yang senang, yang mana mereka mudah untuk mendengar kata-kata kita. Dan apabila kita bercakap pun, cuba gunakan kata-kata yang ringkas, yang mudah untuk mereka fahami. Jadi itu adalah pendekatan yang kita lihat daripada Rasulullah SAW terhadap Ibn Abbas. Bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan seharian kita? Apabila kita berbicara, kita mengingatkan, kita mengajar anak-anak kita tentang Allah, pertama sekali cari masa yang sesuai, cari tempat yang sesuai. Tak semestinya dalam keadaan yang formal, mungkin anak-anak akan berasa tegang, tak biasa dan sebagainya. Kita lebih mengenali anak-anak kita. Apabila mereka rasa senang, mungkin sedang bercuti, sedang keluar bersama mereka, ataupun seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berada one to one, meluangkan masa secara bersendiri. Seorang yang berusia muda dan seorang yang lebih berusia meluangkan masa bersama seorang anak muda. Jadi one to one, lalu lebih mudah untuk dia memberikan tumpuannya terhadap apa yang diperbualkan. Mungkin itu yang kita boleh terapkan terhadap anak-anak muda yang berada di sekitar kita. Kemudian tentang hari kiamat. Bagaimana kita nak anak-anak kita beriman tentang hari kiamat? Pertama sekali, sama macam tadi, kita cuba untuk tekankan aspek positif. Kita nak ada anak-anak kita positive association terhadap hari kiamat. Jangan kita mendidik mereka dengan kita menakut-nakutkan mereka, dengan kita terlalu tekankan tentang azab, siksaan dan sebagainya, balasan daripada Allah. Tidak, kanak-kanak muda, mereka lebih mudah untuk kita didik mereka kerana perasaan suka. Apabila mereka suka, mereka akan buat sesuatu perkara dengan rasa rela. Berbeza dengan kita
sibuk nak menakutkan mereka, lalu kita nak mengancam mereka, mereka akan buat kerana mereka rasa takut. Jadi kita sendiri yang boleh pilih, kita nak pendekatan apa terhadap mereka. Kita nak membangkitkan rasa apa dalam diri mereka. Jadi insya-Allah yang lebih baik adalah kita cuba untuk bina positive association. Kita lihat kepada sudut-sudut yang mana mereka lebih rasa suka untuk mereka ikut. Jadi antaranya dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Hari ini bermulanya kehidupan yang kekal. Mereka beroleh apa sahaja yang mereka mahukan dan kami ada tambahan lagi." Jadi kita lihat pada ayat yang terakhir sekali, Allah kata orang-orang di syurga ini mereka beroleh, mereka dapat apa sahaja yang mereka mahukan, apa sahaja yang mereka minta, mereka dapat. Dan kami ada tambahan lagi. Allah ada lebih daripada itu yang Allah boleh kasih kepada mereka. Jadi ini antara contoh tentang ayat-ayat tentang hari kiamat yang kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita yang usia kecil, terutama sekali kita tahu mereka suka terhadap satu perkara, satu makanan contohnya, kita kata, contohlah letaklah namanya Ahmad. Ahmad suka kan pengat pisang ni. Kalau kita masuk syurga, insya-Allah pada satu hari nanti kat syurga kita boleh minta seberapa banyak mana pun yang kita nak, insya-Allah Allah boleh kasih. Itu adalah antara. Ini sebagai contoh saja, tak semestinya kita gunakan ayat yang sama. Kita sendiri tahu kanak-kanak di sekeliling kita, anak-anak kita sendiri, mereka suka apa, minat mereka terhadap apa. Kita jelaskan kepada mereka dalam keadaan yang mereka sedang bergembira, bukan dalam keadaan marah. Kita jelaskan kepada mereka. Kamu suka ni kan? InsyaAllah kalau kita jadi orang yang baik, insyaAllah pada syurga nanti kita boleh minta seberapa banyak yang kita nak dan Allah boleh kasih. Allah ada lebih banyak daripada itu. Jadi ini yang positive association yang kita cuba bina dalam diri anak-anak muda. Dan juga tentang setiap pahala yang dihitung. Kita jelaskan kepada anak-anak kita. Tak ada pahala, tak ada perbuatan yang terlalu kecil untuk dihitung Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah kita derma beberapa sen yang ada dalam koceknya, kita galakkan anak kita untuk menderma daripada usia muda. Ataupun apabila berjalan di luar, kita lihat di tengah jalan mungkin ada ranting, ada besi dan sebagainya, kita ajarkan anak kita untuk mengalihkan ranting ataupun besi daripada tengah jalan itu. Dan kita bilang, walaupun orang lain tak nampak pada keadaan itu, kita bilang, tak ada amalan yang terlalu kecil yang mana Allah Subhanahu wa taala tak hitung. Insya-Allah apa sahaja yang adik lakukan, insya-Allah Allah kira ini semua menjadi bekalan adik nanti pada hari akhirat nanti apabila masuk syurga, adik boleh hidup senang linang, boleh minta apa sahaja yang adik nak, insya-Allah. Jadi itu adalah perbualan yang patut kita cuba adakan bersama kanak-kanak, terutama sekali yang berusia muda. Kemudian tentang Al-Quran, kita juga nak anak-anak kita beriman dan yakin dan berpegang dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Terutama sekali ibu bapa, kadang-kadang kita terlalu cepat dan tak salah untuk kita menanamkan keinginan kita nak anak kita menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, tapi tentu sekali tidak henti di situ. Hafal Al-Quran adalah benda yang baik, tapi lebih daripada itu kita nak anak-anak kita menghayati dan menghidupkan unsur-unsur nilai-nilai yang disebut di dalam Al-Quran. Itulah yang kita nak. Para sahabat bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran? Para sahabatlah mereka dapat menjiwai Al-Quran kerana mereka adalah sebahagian daripadanya. Al-Quran, dalam Al-Quran ada banyak-banyak kisah dan sebahagian kisah adalah tentang para sahabat sendiri. Surah Abasa contohnya adalah tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Maktum. Jadi Abasa wa tawalla adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi pernah sekali itu Nabi berpaling daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Maktum ini apabila dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan. Jadi diberikan teguran. Jadi kita bayangkan Abdullah ibn Maktum ini ceritanya disebut dalam Al-Quran.
Abdullah ibn Maktum ini juga merupakan antara muazzin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh bayangkan para sahabat mereka mendengar Abdullah bin Maktum melaungkan azan, kemudian mendirikan qamat, kemudian contoh solat itu diimamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dibacanya dalam solat itu surah Abasa contohnya. Jadi para sahabat apabila mereka mendengar ayat ini bukanlah Abasa wa tawalla, oh surah ini aku dah hafal, bukan sekadar hafalan, tapi apabila mereka mendengar ayat-ayat ini dibaca, mereka tahu kisah-kisah di sebaliknya. Mereka dapat menghayati, dapat menjiwai, sebab kisah-kisah yang tersebut dalam Al-Quran adalah sebahagiannya kisah-kisah tentang diri mereka sendiri, dan juga begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan para sahabat juga mereka mengajarkan tentang Al-Quran kepada anak dan cucu mereka, seperti Hasan bin Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pada satu hari apabila cucunya Hasan bin Mus'ab ini bertanya kepada Hasan bertanya kepada ayahnya Mus'ab bin Sa'ad, tanya tentang ayat apa ni, fawailul lil musallin. Apakah yang dimaksudkan dalam ayat fawailul lil musallin ini? Celaan terhadap orang-orang yang solat. Lalu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjelaskan kepada anaknya, oh, celaan terhadap orang-orang yang solat ini adalah mereka yang solat tapi pada masa yang sama mereka yang melingah-lingahkan tanpa sebarang sebab yang munasabah. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat menyampaikan ilmu ataupun pengetahuan tentang Al-Quran kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menyampaikan kepada keturunan cucu keturunan mereka dan seterusnya. Jadi itu adalah pendidikan yang mereka terima. Para sahabat menurunkan kepada generasi-generasi selepas mereka. Jadi begitulah aspirasi yang patut kita perlu ada. Jangan kita hanya serahkan anak-anak kita kepada madrasah hujung minggu, kepada tahfiz, menghafal Quran dan sebagainya, tapi kita sendiri sebagai orang tua, kita perlulah ada sumbangan di mana kita juga nak mengongsikan pengetahuan hubungan kita bersama Al-Quran, pengetahuan kita tentang Al-Quran, kita cuba untuk kongsikan bersama anak kita. Di situ anak-anak kita insya-Allah akan dapat mendapatkan hubungan yang lebih baik. Dia melihat ibu ayahnya ada pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi dia pun rasa dia patut ada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Jadi itu adalah yang kita nak. Kita turunkan ilmu pengetahuan, kita kongsikan tentang Al-Quran bersama anak cucu kita insya-Allah. Dan galakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pendekatan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi galakan dan sokongan. Rasulullah memuji para sahabat yang berusia muda apabila mereka membaca Al-Quran. Di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan sempurna seperti ia diturunkan, bacalah seperti Ibn Abd. Ibn Abd ini adalah gelaran kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Juga kita telah jelaskan pada minggu lepas, Abdullah bin Mas'ud ini adalah merupakan antara sahabat yang mengenali Nabi pada usia muda. Jadi Nabi mengiktiraf kebolehan Abdullah bin Mas'ud ini memberitahu pada sahabat-sahabat yang lain, barang siapa yang nak mempelajari membaca Al-Quran dengan cara yang baik, maka bacalah daripada seorang yang muda, seorang anak muda remaja yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan galakan dan sokongan kepada anak-anak muda. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Musa, wahai ya Aba Musa, kamu telah diberikan salah satu seruling daripada seruling keluarga Daud. Jadi ini adalah perumpamaan. Seruling adalah satu perumpamaan kepada satu suara yang sedap didengari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Musa, sahabat yang bernama Abu Musa apabila beliau membaca Al-Quran. Nabi memuji dengan memberikan kiasan
seakan-akan mendengar seruling. Jadi sedap untuk didengari. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa memberikan kata-kata yang positif. Bukannya kita dengar anak-anak muda baca, kita rasa ini semua budak baru belajar. Aku dah belajar Al-Quran berapa tahun lamanya. Aku lebih tahu tajwid, hukum tajwid, nama-nama, mat sana sini semua aku dah hafal dah. Jangan kita rasa kita lebih tahu daripada kanak-kanak muda. Apa yang mereka tahu, apa yang kita dengar daripada mereka, walaupun bacaan mereka gagap sekalipun, tapi kita cuba untuk berikan galakan. Kita boleh mengingatkan mereka tentang hadis yang lain di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahawasanya setiap huruf itu diberikan ganjaran yang mana ganjaran itu digandakan sebanyak 10 kali ganda. Jadi setiap huruf yang kita baca kita mendapat 10 kali ganjaran. Walaupun anak-anak kita lihat mungkin hafalannya, bacaannya taklah sebaik adik-beradiknya yang lain, tapi kita sentiasa beri galakan terhadap dirinya, insya-Allah, untuk sentiasa mengadakan hubungan antara diri anak kita dengan Al-Quran. Mereka rasa suka untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Jadi apakah tips ataupun cara-cara yang lain kita nak cuba untuk praktikkan supaya anak-anak kita mencintai Al-Quran? Pertama sekali dengan kita bercerita. Macam kita katakan tadi tentang nak bangkitkan rasa cinta terhadap Rasulullah, kita bacakan kisah-kisah tentang sirah. Begitu juga dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang kita boleh ceritakan tentang Ashabul Kahfi contohnya, tentang Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi-Nabi yang lain, banyak sekali kisah yang kita boleh ceritakan kepada anak-anak kita. Mereka selain daripada mereka mendengar cerita, suka meluangkan masa bersama kita, tapi juga meningkatkan pengetahuan mereka tentang Al-Quran dan membina hubungan mereka bersama Al-Quran. Mereka rasa mereka tahu sedikit sebanyak tentang Al-Quran, mereka akan ingin tahu dengan lebih banyak lagi. Mereka tak rasa janggal apabila membuka Al-Quran, insya-Allah. Kemudian yang kita nak lakukan adalah untuk memupuk nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Seperti contohnya menghormati orang tua. Apabila kita menziarahi orang tua kita sendiri, kita mengajak anak-anak kita, kemudian mungkin dalam perjalanan kita jelaskan kepada mereka. Ini Umi Abah buat sebab ini adalah ajaran yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran suruh kita menghormati orang tua. Jangan kita kata kepada orang tua kita. Ini semua Al-Quran. Jadi anak-anak kita sendiri mereka melihat ataupun mereka dapat menerapkan, merasakan nilai, memahami nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Itu sebagai contoh. Ada juga nilai persaudaraan, jangan membongkak, jangan memfitnah, jangan berprasangka dan sebagainya. Ini semua kita boleh cuba untuk menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran supaya anak kita bukan sahaja mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka juga menghidupkan nilai-nilai yang ada di dalam ini. Kemudian juga mengamalkan Al-Quran. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita membaca 3 qul, kita membiasakan membaca ayat kursi dan sebagainya sebagai perlindungan diri dan amalan seharian kita. Anak-anak kita pun terbiasa dengar ibu ayah baca kat rumah. Ibu mungkin tengah masak biasa baca. Ibu pagi-pagi, ibu bila tidurkan kita, ibu biasa baca. Jadi dia terbiasa dengar ayat-ayat Al-Quran. Mereka pun rasa senang dan mereka rasa tenang. Mereka rasa suka apabila mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita beritahu mereka yang terakhir sekali tentang ganjaran. Apabila mereka ataupun kita memberi mereka ganjaran apabila kita lihat usaha mereka untuk mendampingi Al-Quran. Apabila mungkin selepas solat kita minta mereka untuk baca satu surah ataupun mengaji bersama, kemudian kita berikan kata-kata semangat, kita puji bacaan mereka, kita berikan sentuhan, kita peluk mereka, kita cium mereka, kita beritahu mereka yang ibu ayah suka apabila adik buat macam ni. Jadi kita berikan mereka. Jadi kita membina satu kaitan yang positif, satu positive association bersama mereka dan kita mengiktiraf kebolehan mereka, kita mengiktiraf usaha mereka untuk
mempelajari dan untuk mendekati Al-Quran. InsyaAllah dengan kita melakukan ini semua, kita harap anak-anak kita dapat sedikit sebanyak ada hubungan yang baik dengan mereka, rasa cinta, rasa dekat, rasa senang dengan Al-Quran. Jadi kita dah sampai kepada kesimpulannya insya-Allah tentang pendidikan iman. Tadi kita dah kupaskan tentang beriman dengan Rasul, bagaimana kita harus menyayangi Rasul, beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Al-Quran. Jadi kita cuba untuk rumuskan. Di sini pertama sekali, hendaklah kita mengutamakan emosi anak-anak kita. Terutama sekali anak-anak kecil, mereka lebih sensitif kepada emosi. Kita lihat dan kita cuba untuk merapatkan jurang emosi anak-anak kita bersama rukun-rukun iman. Dengan keadaan yang menyenangkan dan penyampaian kita yang sesuai, insya-Allah maklumat lebih senang dan lebih mudah untuk diterima. Jangan kita berbicara tentang agama hanya apabila kita nak menegur mereka, hanya apabila kita nak memperbetulkan kesilapan mereka baru kita sentuh tentang bab agama. Tidak. Kita mulakan apabila dalam keadaan yang mereka senang, mereka sedang bergembira, kita sedang meluangkan masa bersama mereka, kita cuba untuk memasukkan tentang aspek-aspek keimanan, bahawasanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, supaya anak kita mencintai Allah, ajarkan mereka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah saranan sebagai satu langkah yang boleh kita cuba. Kita ada anak kecil, kita nak mereka beriman dengan Allah, kita nak mereka menjadi seorang Muslim yang baik. Bagaimana kita nak mendekatkan mereka? Kita nak menerapkan keimanan dalam diri mereka. Pertama sekali, ajarkan mereka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah itu adalah pendekatan yang lebih mudah. Mereka kenal watak Nabi, mereka rasa sayang dengan Nabi, mereka boleh ada hubungan, rasa kaitan, rasa familiar dengan watak Nabi. InsyaAllah mereka akan lebih mudah untuk menerima ajaran yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita usaha pertama sekali untuk menjadi teladan. Kita sendiri sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, hendaklah kita menjadi teladan untuk anak-anak muda. Jangan kita sendiri sebagai orang yang lebih dewasa, kita pun tak menunjukkan contoh yang baik. Kita sendiri tak menunjukkan akhlak yang baik, tak menunjukkan teladan yang baik. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan anak-anak kita untuk mempunyai sifat-sifat yang baik? Jadi pertama sekali kita cuba untuk menjadi contoh teladan bagi mereka dan kita jelaskan itu adalah perbuatan ataupun ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita jelaskan bahawasanya apa sahaja nikmat yang kita terima, yang kita rasa pada hari ini, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita, yang mengizinkan kita untuk merasa segala nikmat yang kita dapat pada hari ini. Itu yang kita cuba untuk didik, kita fahamkan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir sekali, diharapkan dengan kita melakukan ini semua, lambat laun insya-Allah anak-anak kita akan dapat mencapai keyakinan, keimanan dan merasakan pengawasan Allah. Akhir sekali itulah yang kita nak capaikan pada anak-anak kita. Kita nak anak-anak kita beriman dengan Allah dengan cara apa? Dengan mereka merasakan pengawasan Allah. Walaupun mungkin sekarang kita boleh pantau mereka, sekarang kita boleh didik mereka, kita boleh tegur, boleh nasihat mereka, tapi apabila satu hari nanti kita tak ada lagi bersama mereka, mereka mendewasa, menjalankan kehidupan sendiri masing-masing, kita harap insya-Allah pada masa itu mereka sudah pun ada rasa keyakinan, keimanan dalam hati mereka, mereka merasakan pengawasan Allah, jadi mereka lebih menjaga diri mereka, menjaga syariat Allah insya-Allah. Jadi itu adalah untuk kita mendidik keimanan dalam diri anak-anak kita dengan kita mengambil contoh, kita mengambil pengajaran daripada pendekatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah.
Jadi itu saja penyampaian untuk minggu ini. InsyaAllah kita telah kupaskan minggu lepas tentang menyentuh emosi. Hari ini kita telah jelaskan panjang lebar tentang pendidikan iman. InsyaAllah lagi 2 minggu untuk kita teruskan dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengikut serta sesi kuliah pada hari ini. InsyaAllah kalau ada sebarang soalan atau maklum balas, boleh klik kepada link yang tertera di sini, boleh lihat di skrin sini. InsyaAllah kami di Masjid Al-Mawaddah terutama sekali, dan saya pasti juga di masjid-masjid lain, amat menghargai sokongan yang tak terhenti, yang tak terputus yang diberikan daripada para jemaah sekalian. InsyaAllah kita harapkan doa-doa yang baik. Kita doa juga insyaAllah semoga dengan ini, semoga dengan kita mengikuti majlis ilmu ini, kita dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memelihara ahli keluarga kita semua, mereka yang kita sayangi insya-Allah. Semoga Allah menanamkan keimanan dalam diri kita semua. Semoga kita jadi hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, kita jumpa lagi pada peluang yang seterusnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.